Aloha, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel Sifudin. Hari ini di episod yang ketiga, sejarah berkenaan ... Abang nak cerita sikit sejarah berkenaan anime ataupun anime. Pulanglah cara korang nak sebut macam mana. Okay, ini adalah atas permintaan subscriber abang. So, jom kita cerita sikit berkenaan sejarah anime. Tak kisahlah. Sebelum abang mulakan, abang nak ingatkan tak semua benda yang abang cakap ni sahih. Okay? Kadang-kadang sumber dia tak betul. Dan abang pun sumber abang adalah Wikipedia. Abang baca daripada Wikipedia. Lepas tu Wikipedia cakap sumber ni tak sahih lah apalah. So abang beritahu korang, tak apa yang abang cakap ni 100% betul dalam sejarah. Okay? So ni apa yang abang baca daripada Wikipedia. Yang kedua, kalau korang boleh lah, korang lepas tengok video ni, sebelum korang klik video lain, korang komen kat bawah korang nak tengok sejarah berkenaan apa pula lepas ni. So abang dapat daripada idea korang, dan insyaAllah minggu depan abang buat video tersebut lah. Anyways, jom kita cerita pasal anime. Korang suka tengok anime kan? Korang tahu macam mana anime terjadi? Jom abang cerita sikit. Untuk pengetahuan korang, anime yang dikatakan anime paling tua dijumpai baru je tahun 2005. So pada tahun 2005 ada orang dia terjumpa kopi satu anime ni yang dikatakan anime tertua yang dicipta di Jepun, iaitu pada tahun 1907. Yes, 1907 2005. Bayangkan 98 tahun 98 tahun benda tu tersimpan. Akhirnya 2005 ada orang jumpa, dan anime ni dinamakan Katsudo Shahin. Abang kena baca buku abang. Katsudo Shahin ni dia adalah satu anime 3 saat yang dibuat di Jepun lah pada tahun 1907. Itu dah dikatakan anime yang tertua yang pernah dijumpai. Okay, so mengikut sumber, pada tahun 1912 sebenarnya ada lagi satu macam cerita macam style Katsudo Shahin ni, tapi orang yang jumpa tu macam sejarawan yang buat research pasal benda ni kata dia tak bukan anime lah. Tapi 1912 tu masih penting, sebab pada tahun 1912 tu minat kepada animasi berkembang di Jepun. Apabila start lah animasi-animasi dari luar masuk ke Jepun. Okay, animasi dari Amerika, dari Eropah macam negara macam Jerman kan, dia masuk ke Jepun dan membuatkan orang di Jepun pun mula menonton animasi, sebab tak semua orang tahu tentang animasi kan. Masa tu idea of animasi tu tak ada lagi. Benda tu macam benda baru lah, discovery untuk orang Jepun. Ceritanya dari mereka menonton animasi dari luar ni, 2 orang jejaka ini yang dipanggil, abang kena baca nama diorang, Junichi Kouchi dengan Seitaro Kitayama. 2 orang lelaki ni, diorang adalah kartunis asalnya. Mereka terdapat idea untuk buat animasi mereka sendiri, dan mereka adalah basically permulaan untuk anime yang moden yang kita tengok hari ni. Sebab itulah mereka dipanggil bapa anime. So 2 nama ni macam penting lah dalam sejarah anime. Pada tahun 1917, Junichi Kouchi mengeluarkan satu filem anime yang dipanggil Nakamura Gatana. Pendek je, 3-4 minit je. Okay? Tapi itulah animasi pertama dari Junichi Kouchi. Jujurnya, dari apa yang abang faham lah, abang baca dekat Wikipedia, dia cakap sebenarnya ada lagi anime-anime lain. Korang boleh baca sendirilah kalau korang nak, ada beberapa nama lain. Tapi anime-anime tu tak boleh dijumpai. Maksudnya sama ada dah rosak ataupun dah hilang daripada archive, okay, daripada sejarah Jepun. Diorang tak tahu mana pergi anime tu. So mungkin dah rosak lah, terbakar ke apa ke kan. So yang betul-betul selamat sehinggalah hari ini adalah Nakamura, apa nama anime ni? Astaghfirullahalazim. Nakamura Gatana. Yes, Nakamura Gatana ni je masih ada lagi yang telah pun didigitalkan yang kita sendiri pun boleh tonton. Okay, animasi daripada Junichi Kouchi ni. Seitaro Kitayama pun ada buat satu anime lain, tapi abang rasa kita cerita pasal yang penting sekali lah, yang keluar pada tahun 1917. Banyak perkara berlaku di antara tahun 1917 sehinggalah ke tahun 1963. Tapi abang tak nak ceritalah sebab ada diorang buat banyak anime yang berceritakan tentang propaganda Perang Dunia Kedua. So diorang gunakan anime ni untuk buat orang-orang Jepun semua percaya pada propaganda Jepun pada Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Okay, diorang sekiranya anime ni jadi medium propaganda lah. Adalah sejarah-sejarah dia. Banyak sangat perkara berlaku, tapi selepas Perang Dunia Kedua, anime ni lebih dikomersialkan, dan akhirnya pada tahun 1963 anime pertama masuk ke dunia barat, pergi ke Amerika tak salah bang, dengan anime Astro Boy. So Astro Boy ni ditayangkan di TV-TV di Amerika pada tahun 1963, dan dengan sebab kemunculan Astro Boy ni, maka minat kepada anime di dunia barat
bertambah. Jadi apa yang korang tengok hari ni, macam anime apa yang korang minat ni semuanya berlaku sebab dorang hantar Astro Boy ke luar negara. Tanpa penghantaran Astro Boy ke luar negara, mungkin anime tak se-famous hari ini. Mungkin anime tak ramai peminat macam hari ni. So Astro Boy tu kira pun macam satu titik penting dalam dunia anime. Sehinggalah hari ni, anime ni memang sangat-sangat terkenal. Kalau korang rasa korang je minat anime, korang salah. Sebenarnya anime, contoh lebih lagi macam movie-movie anime, macam movie Akira, Ghost in the Shell dan semua movie daripada studio Ghibli sangat-sangat diminati di dunia barat. Even orang-orang yang tak sepatutnya tonton animasi atau kartun ni pun akan tonton filem daripada studio Ghibli. Kerana studio Ghibli ni salah satu anime yang paling bertaraf tinggi. Dia punya studio anime yang paling bertaraf tinggi sebab Hayao Miyazaki nama dia punya owner dia. Dia penulis juga, dia pelukis dan penulis, tak salah bang. Dia punya tulisan ni sangat-sangat unik sehingga kan filem Spirited Away menang anugerah Oscars sebagai animated feature terbaik pada tahun 2003. So maksudnya dia mendapat anugerah sebagai filem terbaik animasi dalam tahun 2003. Tak salah bang, ini satu-satunya je filem anime yang menang anugerah ni. Studio Ghibli ni banyak lah filem dia. Abang pun belum tengok satu pun sebenarnya. Abang memang nak tengok tapi abang tak sempat nak tengok. Spirited Away, House Moving Castle, ada beberapa lagi lah yang dalam list abang yang memang abang nak tengok. Tapi satu hari nanti abang akan tengok. So abang harap kalau korang ada masa, korang boleh cari Studio Ghibli punya filem dan tonton. Sebab Studio Ghibli is the face of anime. Untuk orang-orang barat yang tak tonton kartun, Studio Ghibli tu adalah harapan kita supaya anime lebih famous. Percayalah cakap abang. Okey, sampai situ je lah kot bahagian yang abang rasa boleh dikatakan sebagai sejarah anime. Sebelum abang tamatkan video, abang nak tunjuk korang sikit beberapa fakta yang abang jumpa tentang anime yang mungkin korang pernah tertanya tapi tak pernah tahu jawapan dia. Alright, first kali, anime yang tertua macam abang dah cakap tadi, jawapannya adalah Katsudo Shahin. Kalau korang tak tahu, abang tengok balik video abang. Kemudian anime terpanjang adalah bertajuk Sazai-san. Kalau korang rasa One Piece ataupun Detektif Conan salah sebagai anime yang terpanjang, korang just percaya cakap abang yang sebenarnya One Piece tu tak termasuk pun dalam top 5 yang terpanjang. Tak, sebab One Piece nombor 8 kot. One Piece tak masuk ke, One Piece tak masuk top 10 pun. Okay, macam Detektif Conan masuk top 10. Okay, sebab anime terpanjang dalam dunia, Sazai-san ni mempunyai 7,000 episod. Lebih dari 7,000 episod. Okay, tak salah bang, Sazai-san ni pendek tau anime dia. Macam 2-3 minit satu episod. Macam style Upin Ipin dulu-dulu. Tapi 7,000 lebih episod. So, there you go. Sazai-san, anime paling panjang. Tak salah bang, sampai hari ni masih ada Sazai-san. Cuba korang search Sazai-san. S-A-Z-A-E jarak San, S-A-N. Lepas tu ada pula anime terpendek iaitu samalah Katsudo Shahin, 3 saat kan. Tapi ada satu lagi anime nama dia AI 7 saat. Okay, anime tu 7 saat. So dua ni memang kira pendek lah. Dia dipanggil animasi anime Jepun 7 saat dan 3 saat. Okay, sekarang ni part kontroversi sikit. Anime terbaik. Apakah anime terbaik? Mengikut satu website dipanggil My Anime List. Okay, My Anime List ni kira macam website yang ramai lah orang gunakan. Banyak peminat-peminat anime, diorang ada account di My Anime List, di mana mereka just buat list anime yang mereka tonton dan tekan tick lah bila mereka dah siap tonton tau. So pastikan semua list tu macam abang sepatutnya buat My Anime List. Abang tak buat lagi. Sepatutnya abang buat supaya semua anime yang abang pernah tonton, abang tickkan yang dah pernah tonton dan tandakan yang abang nak siapkan, nak habiskan tonton. Abang sepatutnya buat tapi abang tak buat. So dekat website ni dia ada ranking anime apa yang terbaik mengikut rating orang. Orang tu bagi macam dia dah tengok habis, dia bagi markah. Okay, contoh dia dah tengok Naruto habis, dia cakap okay, Naruto 7/10. Okay, daripada semua tu berapa beratus ribu juta orang yang guna My Anime List, anime nombor 1 yang paling famous dah bertahun-tahun tak turun adalah Full Metal Alchemist Brotherhood. Anime ni nombor 1. Ini kira anime terbaik daripada pengguna My Anime List, which is a lot of people. Ramai orang menggunakan My Anime List. Ada satu lagi website macam stand My Anime List juga, tapi dia lebih broad lah, lebih semua orang boleh guna. So Ranker.com anime. So Ranker.com ni pun sama, dia ada ramai pengguna. Dia rankkan benda-benda yang kita dah tonton. Tak kisahlah, tak salah bang, pasal buku komik pun ada, pasal manga pun ada, pasal anime pun ada, pasal movie, semua ada. Okay, tapi yang pasal dekat part anime, Ranker.com listkan Attack on Titan sebagai anime paling
baik, okay, yang daripada orang-orang punya rank. So dia letak, mungkin orang-orang dah tonton anime, dia rankkan Attack on Titan paling baik. So average dalam semua orang yang tonton anime Attack on Titan is the best. Anime ni, Attack on Titan, menerima 270,149 undian yang menjadikan Attack on Titan sebagai anime terbaik di ranker.com. Alright, itu sahajalah video abang untuk hari ini. Okay, anime punya sejarah. Abang harap korang enjoy video kali ini. Korang dapat belajar sedikit sejarah tentang anime. Okay, mulai sekarang korang tengok anime dan korang ingat beberapa nama yang penting yang membuatkan anime hari ini menjadi anime hari ini. Korang tahu tak, satu je perubahan Astro Boy jadi kepada Unify TV Boy. Habis, tukar sejarah, habis. Siapa faham lawak tu, dia bagus. Dia menang. Okay, itu saja daripada abang. Ribuan terima kasih kerana menonton. Ribuan terima kasih kerana subscribe, like dan whatever. Terima kasih banyak-banyak. Korang tak tahu lah, bila baca terima kasih, korang ingat abang terpaksa cakap. No, abang betul-betul maksudkan benda tu. Abang tak pernah lupa. Abang sentiasa nak ingat. Terima kasih kepada semua yang tonton. Okay, lebih-lebih lagi yang dah subscribe, yang dah like, yang komen dekat bawah, semua terima kasih. Ribuan terima kasih kepada members korang semua legendary. Kita jumpa lagi di minggu hadapan dalam episod yang keempat, dan insyaAllah esok dalam video yang lain. Okay, video baru, abang tak tahu pasal apa. Anyways, terima kasih sekali lagi. Jumpa di masa akan datang. Bye bye.